Baik, Alhamdulillah bagus. Minta maaf lah agak terlewat sikit. Ada hal tadi. Itulah, lewat 6 minit. Semua tim you dah ada ke? Ataupun ni? Hari ni 3 orang je. Okey, tak apa. Tiga Boleh orang. kita mula kot ya? Boleh mula. Okey. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu You dah ada ke? wassalamu ala Ataupun ni? asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Okay, pertama sekali bersyukur kepada Allah SWT kerana telah memberi kita kesihatan dan pertemukan kita pada pagi yang mulia ini. So, saya nak cakap terima kasihlah, ribuan terima kasihlah kepada Tuan Haji Karani binti Harun Rasih kerana sudi meluangkan masa dalam temu ramah industri yang bertajuk pengendalian operasi umrah oleh agensi pelancongan. Ini merupakan kali kedua lah yang Tuan sanggup meluangkan masa bersama kami. Kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Kali kedua? So, Sebelum ni pernah interview saya ke? Ada. Okey. Yang pertama tak salah saya Sem 4 pun. Okey. Masa kita orang sana. Okay, sebelum kita mulakan majlis kecil kita ni, kita bukalah majlis kita dengan umur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Okay, seterusnya saya nak memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Muhammad Amir Syamil bin Azhar, pelajar jurusan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah. Seterusnya Assalamualaikum. Seterusnya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabiluddin bin Azmin Yaqin daripada jurusan Haji dan Umrah juga. okay, boleh kita mulakan Silakan. Okay. Saya akan tanyakan beberapa soalan dan kawan-kawan saya juga akan tanyakan. So, saya akan tanya 5 soalan. Yang pertama, nak tanya bagaimana proses permohonan visa umrah bagi jemaah dilakukan. Ada tak dokumen-dokumen penting ke yang diperlukan masa nak mohon visa bagi jemaah tu? Ya. Saya ingin tanya 5 soalan tu, saya jawab semua sekali boleh tak? Boleh. Okay, soalan yang kedua, saya nak tanya pasal proses pembayaran pakej umrah dilakukan oleh jemaah. Ada tak pakej ni telah ditentukan ataupun memang boleh kita custom, ataupun kita katakan kalau contoh keluarga tu pergi, satu keluarga pergi, so pakej tu murah ke tak? Macam tu. Soalan yang kedua. Untuk yang soalan yang ketiga, macam mana proses penyediaan khusus umrah dilakukan? Yang keempat, kita nak tahu proses pemilihan pembimbing jemaah, yang ini mutawif lah. Macam mana tuan ataupun syarikat tuan ni pilih mutawif ni untuk handle jemaah pergi umrah. Untuk yang soalan yang kelima pula, nak tahu penempahan hotel dan pengangkutan di Tanah Suci dilakukan. Ada tak syarikat Encik ni hantar orang di Arab Saudi, di Mekah lah, untuk handle penempahan hotel ke ataupun pengangkutan di Tanah Suci? Itu je 5 soalan dari saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Terima kasih kerana sudi untuk menginterview saya lah ya. Saya ingat ini kalau diceritakan ni, minta maaf lah saya tak open ingat sebab banyak juga yang pelajar-pelajar yang menginterview saya sebelum ni. Jadi untuk itu ingat saya perkenalkan diri saya dululah. Saya Haji Khairani bin Harun Rashid. Jawatan saya sebenarnya sekarang ni CEO
Syarikat Travel and Tours yang Berhad yang sekarang ni berpusat di Wangsa Maju lah, pejabat. Dan jadi berkenaan dengan soalan-soalan yang telah dikemukakan tu, pertama ialah bagaimana proses permohonan visa umrah ya. Visa umrah ni sebenarnya sekarang ni dah semakin mudah berbanding yang lalu ya. Kalau kita lihat dari segi sebelum ni, kalau ingat kalau dalam 10 tahun dulu ataupun ni, banyak lebih kepada tidak secara online ya. Sekarang ni proses permohonan visa umrah boleh dibuat secara e-visa ataupun secara online. Jadi di sini dengan kata lain ya, untuk pergi umrah sekarang ni sebenarnya untuk bagi rakyat Malaysia, kita ada beberapa cara lah ya yang boleh kita masuk ke dalam Saudi. Seperti mana yang kita tahu yang selalu kita dengar ialah satu visa umrah dan kedua visa turis atau visa pelancong. Dan selebihnya adalah visa-visa lain seperti visa perniagaan, iaitu visa ziarah tijari ataupun business visit visa ataupun visa keluarga, yang visit keluarga dan sebagainya lah. Sebenarnya kalau ikutkan tak salah saya ada 12 kind of visa. Dan semua visa tu dibolehkan untuk menunaikan umrah. Jadi kalau di sini saya nak sentuh dua saja, iaitu visa umrah dan juga visa turis. Jadi proses permohonan visa ni sebenarnya lebih mudah, dia online. Okey, kita cerita visa umrah dulu. Visa umrah ni sama sebagaimana yang kita tahu bahawa syarikat yang ingin mendapatkan visa umrah, iaitu agensi pelancongan yang berdaftar yang mempunyai U dengan MOTAC, iaitu yang mempunyai lesen umrah dengan MOTAC ya. Sebelum mereka memproses visa umrah, pertama mereka perlulah untuk mengadakan perjanjian dengan pihak muassasah atau lebih kenali muassasah di Arab Saudi lah. Sekarang ni kalau ikutkan jumlah syarikat tu terlalu banyak, lebih kurang 700, tetapi baru-baru ini disebabkan dengan ada beberapa prosedur baru yang sebenarnya oleh Saudi, jumlah tu dah makin berkurang. Jadi perkara pokoknya ialah perlukan ada perjanjian antara pihak muassasah dan juga syarikat yang mengendalikan umrah di Malaysia inilah, agensi yang diiktiraf oleh pihak MOTAC lah. Jadi proses dia ialah kita upload data kita di dalam portal ataupun sistem yang ada dalam muassasah tu. Kita provide nama apa semualah. Jadi macam pihak pihak jemaah hanya membekalkan kita, biasanya dia akan bagi kita pasport ya. Sebenarnya tak banyak perkara yang diperlukan sebenarnya. Pasport mestilah lebih pada 6 bulan ya, sebelum tarikh kita submit. Maksudnya kalau kurang pada 6 bulan kena buat pasport barulah. Kemudian kalau ikutkan perlulah ada confirmation tiket lah. Biasanya kita yang akan uruskan semua. Dan untuk perempuan pula mestilah umur 45 tahun ke atas ya, baru dia boleh pergi tanpa mahram. Sekiranya umur di bawah 45 tahun, perempuan, dia tidak dibenarkan untuk pergi secara bersendirian lah. Iaitu mereka tertakluk di bawah peraturan mahram, iaitu bersama mestilah ada bersama dengan mahram. Mungkin mahram pun saya tak nak ulas panjang tentang mahram ni. Jadi maksudnya apa yang kita tahu pasal mahram tu, itulah yang dibenarkan untuk kena pergi dengan mereka ni. Kemudian perlu juga ada vaccination meningococcal lah ya. Kena ada ni. Ini yang diwajibkan untuk pra untuk permohonan visa. Jadi kerana ini adalah basic ni ya. Okay, dan kemudian yang gambar tu sebenarnya kita perlukan sekeping gambar saja sebenarnya. Tetapi dalam proses untuk kita siapkan dia orang punya name tag dan untuk yang beberapa perkara lagi, biasanya kita minta juga dia orang sediakan gambar yang lebih lah untuk kita gunakan. Tapi sebenarnya untuk permohonan visa hanya satu gambar saja diperlukan. Tapi setengah syarikat dia kadang-kadang dia minta sampai 4 gambar. Jadi sebenarnya bergantung pada syarikat lah masing-masing.
Jadi ini adalah peraturan biasa. Jadi apabila kita cerita pasal COVID pula, ada beberapa peraturan tambahan yang diperkenalkan kerana COVID ni. Pertama ialah perlukan cukup dengan vaksinasi. Kalau untuk kat Malaysia, perlu ada booster. Ini adalah peraturan yang ini. Dan vaksin pula yang dibenarkan hanyalah ada 4 kind of vaksin, iaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan juga Janssen atau Johnson & Johnson ni sajalah. Untuk Sinovac ataupun Sinopharm, mereka perlu mendapat booster, iaitu daripada kalangan 4 tadilah. Kan? Jadi ini peraturan yang untuk membolehkan mereka ni pergi menggunakan umrah lah. Jadi aplikasi dia prosesnya cukup mudah. Kita masukkan nama, upload, nanti pihak muasasah akan notify, dia buat bayaran tertentu dan kemudian prosesnya saya rasa tak sampai 24 jam hingga 48 jam sudah boleh dapatkan visa. Dan visa tu kita lihat dah dapat dah kelulusan visa tu, dah maksudnya dah boleh terbang dah. Okey, itu dia main lah. Ini adalah visa umrah. Bagaimana dan berbanding dengan visa umrah pula, visa turis ni sebenarnya dia lebih mudah, lagi mudah daripada visa apa namanya ni. Dan visa umrah ni dia termasuk juga dalam kena ambil juga bayaran tertentu yang untuk insurans. Dan begitu juga dengan visa turis. Sebenarnya visa turis ni agak bebas, sesiapa pun boleh mohon. Tetapi kalau melalui travel agency, kadang-kadang kita uruskan juga visa turis ni, iaitu visa pelancong. Perkara yang sama juga yang saya mentionkan tadi, tetapi tidak perlukan lagi pihak muasasah untuk mengendalikannya. Sebab tu kita boleh buat direct dengan portal yang disediakan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi lah. Masuk dalam portal yang dalam platform dia, kita masukkan data yang diperlukan, upload gambar dan seumpamanya, dan membuat barang yang tertentu, dan kemudian sebenarnya 15 minit, 20 minit lepas tu dah dapat dah visa. Maksudnya kurang daripada 24 jam kita dah perolehi visa. Dan berbanding dengan visa umrah biasanya dia akan beri tempoh ya, kegunaan visa tu 30 hari. Selepas kita keluar visa kena terbang. Dan kemudian sampai sana kita boleh dalam tempoh dibenarkan 30 hari juga. Ya, dan kemudian kita kena balik. Tak boleh overstay. Kalau lebih tu kita akan dikira sebagai overstay. So maksudnya lepas kita dapat visa sebulan kena terbang, dan kemudian boleh berada di tanah suci sebulan dan kita kena balik. Itu visa umrah. Berbanding dengan visa umrah iaitu visa turis. Visa turis ni apabila kita dapat, validity visa ni boleh digunakan selama setahun dan multiple entry. Kita boleh masuk keluar berapa banyak kali pun boleh. Dan duration kita boleh, paling lama kita boleh duduk selama 3 bulan, 90 hari. Dan juga kita boleh duduk di Saudi paling lama ialah 180 hari. Walaupun dibenarkan visa tu validity dia setahun, tapi dibenarkan untuk 180 hari, iaitu selama 6 bulan. Itu perbandingan ni lah. Okey, saya menjawab soalan. Okey, soalan pertama menjawab Kalau detail saya begini. Tapi awak rakam tak saya punya ni? Sebab nanti awak boleh recap balik apa benda yang saya ni. Kita orang tengah record. Okey, yang kedua ialah menjawab bagaimana proses pembayaran pakej umrah dilakukan jemaah. Untuk sebenarnya pembayaran pakej umrah ni sebenarnya dia agak mudah lah sebenarnya. Pertama, pada amalan syarikat saya, kita biasanya kita akan buat tawaran dan iklan dan seumpamanya, dan jemaah berminat dia akan membuat pertama ialah bayaran deposit, di mana kita kenakan sebanyak 1,000. Ini bantu pada syarikat juga. Syarikat lain pun berbeza dengan kita. Kadang ada minta 500, ada yang minta 1,500. Tapi bagi kita bayar untuk deposit adalah 1,000 dan bakinya dia bayar sebelum penerbangan lah. Biasanya kita akan minta 45 hari sebelum penerbangan. Dan cara bayaran yang boleh dibuat ialah pertama, sama ada boleh bayar cash ataupun bayar bank transfer. Sekarang pun lebih mudah, boleh bayar secara terminal, iaitu menggunakan payment gateway yang kita gunakan. Sama ada bayar menggunakan Visa, Mastercard dan seumpamanya. Dan kita pun sebenarnya kalau ikutkan boleh juga bayar menggunakan payment gateway yang sedia ada, yang menggunakan bayaran GrabPay dan seumpamanya lah.
Ini bergantung pada ni lah, sebab semakin lama semakin teknologi semakin memudahkan orang. Jadi proses pembayaran pakej umrah pun lebih mudah. Kan? Jadi maksudnya bayar deposit dan kemudian bayar baki yang pakej yang diambil 45 hari sebelum penerbangan. Ini sebenarnya 45 hari, ada yang minta sampai 30 hari. Tapi macam kita 45 hari ni sebab kita nak confirmkan semua perkara itulah. Okey, menjawab soalan kedua. Okey, soalan ketiga, bagaimanakah proses penyediaan khusus umrah dijalankan? Okey, khusus umrah ni sebenarnya kita bergantunglah sebab semasa COVID, sekarang ni sebelum lagi endemik, jadi kita tak boleh nak kumpulkan ramai-ramai. So maksudnya dia boleh dilaksanakan secara bersemuka dan boleh juga dilaksanakan secara online. Kan? Secara bersemuka ni pun limit lah, kita tak boleh buat ramai-ramai sebab kena mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak KKM. Jadi kita ni lah. Jadi dan bagaimana proses penyediaan khusus ni, masa pertama ialah pertama kita akan ceritakan tentang manasik umrah itu tersendiri, dan kedua dari bagaimana pengurusan perjalanan jemaah. So biasanya khusus umrah yang disediakan meliputi dua aspek utama. Pertama ialah pengurusan perjalanan, iaitu daripada hari pertama dia hari kosong lah, dia terbang sehinggalah hari dia balik. Berapa lama di Madinah, apa program dia harian, dia akan diceritakan. Dan kedua akan diceritakan juga tentang manasik, iaitu bagaimana pelaksanaan ibadah umrah itu berlaku, iaitu bermula dengan niat dan sehinggalah ke tahlul dan tertibnya semuanya lah. Jadi maksudnya proses itu diceritakan kepada jemaah supaya jemaah lebih maklum, pertama dari segi ibadahnya dan kedua dari segi perjalanannya. Jadi mereka sekurang-kurangnya mereka dapat maklumat awal bagaimana proses yang akan berlaku nanti. Dalam masa yang sama juga kita akan bercerita juga lah dengan SOP yang terbaru yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Arab Saudi. Bagaimana yang kita tahu, setiap jemaah yang akan pergi ke Saudi perlulah sekarang ni kena MySejahtera tu memang digunakan sepenuhnya di mana kita kena update maklumat kita dan seumpamanya. Dan kedua, di sana kita kena download ada dua aplikasi lain, iaitu Tawakalna dan Atamarna. Tawakalna adalah sama macam mana MySejahtera, dan Atamarna ni adalah satu aplikasi untuk permohonan untuk kita mohon untuk bersolat di Raudah dan juga untuk memohon untuk mengerjakan umrah. Jadi ini dua. Sebelum ni banyak lagi dia aplikasi yang ni mohon, itu masuk dalam masjid haram untuk bertawaf, sunat semua itu kena mohon. Tapi sekarang ni current progress dekat Saudi hanya dua perkara saja yang perlu dimohon dalam I'tamarna, iaitu untuk solat di Raudah dan kedua untuk melakukan umrah. Itu saja yang kena mohon dekat I'tamarna. Ya. Jadi maksudnya penyediaan khusus umrah itu sendiri kena tekankan pertama dari segi SOP-nya, kedua dari segi perjalanannya dan ketiga dari segi manasik, iaitu pelaksanaan umrah itu sendiri. Okey, menjawab soalan ketiga ya. Kau nak tambah, kalau rasa tak cukup dalam konteks jawapan tu, kalau nak chip in tanyalah, tak apa, saya boleh ceritakan lagi. Okey, bagaimanakah proses pemilihan pembimbing umrah atau mutawif? Okey, mutawif ni sebenarnya ada dua ya. Satu kita classify sebagai mutawif yang dari Malaysia, ataupun saya lebih suka sebagai guide ataupun tour leader, iaitu ketua perjalanan kita lah. Dan kedua ialah mutawif yang bertugas di Saudi, ya, local staff yang kita ambil di sana yang untuk membawa jemaah kita lah. Okey, bagaimana proses pemilihan mutawif ni? Okey, untuk yang pertama ni saya tak tahu sebab setengah orang classify sebagai yang tour guide ni ataupun tour leader yang ikut dengan bersama dengan jemaah daripada Malaysia juga dikira sebagai mutawif. Mutawif ni sebenarnya perkataan daripada tawaf, orang yang membimbing tawaf, itu dinamakan mutawif. Tetapi dalam pengertian definisi yang lebih difahami oleh industri adalah mereka yang membawa jemaah ni untuk pergi ke umrah dan balik. Ya. Jadi maksudnya sekarang ni bagi tour leader ni, apa yang kita pilih ialah pertama bagi saya ialah sekurang-kurangnya mereka tahulah bagaimana nak menguruskan jemaah. Dan kedua, tahu tentang hukum hakam. Yang ketiga ialah tahu juga tentang bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul lah.
Kan? Jadi maksudnya perkara sebelum dilantik seorang mutawif ni, kan, kita perlukan ada training lah. Maksudnya training kepada mutawif ni supaya mereka ni bersedia sebagai tour leader, dalam masa juga mereka ni juga sebagai pembimbing dan juga pemandu kepada grup ni, sebab mereka adalah ketua kumpulan ataupun tour leader dalam rombongan ni. Dan ini bersesuaian jugalah dengan apa, anjuran sunnah, iaitu kalau kita bergerak 3 orang, kena lantik salah seorang daripada kalangan kamu tu ialah seorang ketua. Jadi ini adalah ketua yang dilantik untuk membawa, memandu perjalanan tersebut. Itu kalau daripada Malaysia lah. Dan biasanya dari segi amalan kita juga melantik mutawif yang berada di Tanah Suci ataupun di Saudi sendiri. Mereka lebih kepada membimbing, iaitu jemput dia orang daripada airport dan seterusnya membawa ke Madinah ataupun bawa ke Mekah, menguruskan proses di sana dan kemudian dalam ziarah dan seumpamanya. Dan ini juga dilakukan oleh banyak syarikat lain jugalah. Ya. Kita ada dua lah, maksudnya yang pembimbing, yang tour leader dan juga di sana. Sebenarnya dua-dua approach ni boleh dilaksanakan. Dan sebagaimana saya tadi, proses pemilihan tu sebenarnya kita akan lantik daripada kalangan apa, kita punya staff-staff kita sendirilah. And maksudnya begitulah. Ada soalan tentang mutawif ni? Kalau tentang dia punya umur tu macam mana? Ambil yang muda ke ataupun yang lebih tua sebab pengalaman dia lebih ke macam mana? Dia sebenarnya tua pun tak semestinya pengalaman lebih. Sebab apabila kita menceritakan tentang pengurusan haji umrah ni, pertama ialah kalau kita nak kata pengalaman, mereka mestilah orang yang selalu pergi ke sana. Ya. Kadang-kadang orang yang biasa berurusan dekat sana pun ni, sebab mutawif kita daripada di Saudi pun kebanyakan mereka ialah daripada kalangan pelajar juga. Pelajar-pelajar yang menuntut di Universiti Madinah, umur 20-an gitu. Kerana kenapa? Pertama, satu, dia orang dari segi familiar dengan tempat-tempat yang diceritakan berbanding dengan mutawif yang dibawa daripada Malaysia. Mereka faham tentang sejarah, boleh cerita tentang sejarah. Tapi apabila kita cerita tentang tempat-tempat tertentu, jadi agak sukar bagi mereka untuk menceritakan. Contohnya, apabila kita berada di Uhud contohnya, di Bukit Uhud, bagaimana kita nak menceritakan di mana tempat dia, di mana Jabal Ramal, di mana tempat bersemadinya ni, di mana kedudukan peperangan berlaku. Jadi maksudnya perkara ini adalah biasa orang yang sudah biasa di tempat itu baru boleh cerita. Kalau kita daripada Malaysia, kita boleh cerita tentang perang Uhud, bagaimana berlakunya itu, kita boleh cerita tentang sejarahnya. Tetapi apabila kita nak menceritakan tentang kedudukan tempat, itu perlukan orang yang mahir. Sebab tu kita lebih selesa daripada orang yang dekat sana. Dari segi kedudukan umur sebenarnya tak ada masalah. Siapa pun boleh kita lantik. Sebab saya sebenarnya kalau tanya saya semua boleh. Kita ada berbagai lah. Ada yang muda, ada yang tua. Kan? Semua berpengalaman ni, tak semestinya tua tu berpengalaman. Ya? Yeah? Okey, yang 5 boleh saya jawab Bagaimana penempahan hotel dan pengangkutan di Tanah Suci dilakukan? Okey, penempahan hotel dan pengangkutan di Tanah Suci dilakukan. Okey, kalau kita ni adalah syarikat menggunakan visa umrah, semua permohonan dan tempahan hotel pengangkutan di sana kenalah melalui sistem maqam. Maqam ni adalah satu sistem yang diwujudkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi, di mana semua package-package yang ada dekat situ kita kena beli kat situ. Barulah kita dapat BRN number, iaitu macam satu nombor yang ada ni, dan barulah kita boleh keluarkan visa dia. Jadi maksudnya setiap jemaah yang kita apply visa ni sudah ada dah pengangkutan, hotel dan seumpamanya dekat situ. Ini kalau kita menggunakan visa umrah. Tidak boleh lagi menggunakan sistem maqam. Sebab dia macam sistem macam kita beli dekat Agoda tu lah. Online tu. You klik, hotel mana nak masuk, pergi kat situ. Madinah kat mana, Mekah kat mana, berapa malam, semua kat situ. Tak boleh lagi. Itu kalau menggunakan visa umrah. Tetapi kalau kita menggunakan visa turis, pelancong, kita boleh memilih sendiri dan kita boleh buat direct dengan pihak hotel. Ya, kita tak perlu lagi menggunakan sistem yang diwajibkan, itu sistem maqam.
Itu bagaimana proses tempahan pengangkutan di tanah suci dilakukan. Okey, menjawab 5 soalan ya. Ada apa nak tanya tentang itu? Tak adalah. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan bagi kepada kawan saya untuk tanyakan pertanyaan seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya saya akan bertanyakan soalan yang keenam, yakni yang pertama adalah bagaimanakah proses pengendalian penerbangan di udara dilakukan? Yakni proses yang perlu dilakukanlah sebelum berangkat dari bermula beli tiket sampai hari keberangkatan. Apa yang syarikat kena sediakan untuk pengangkutan udara? Dan seterusnya adalah soalan yang ketujuh. Apakah persediaan agensi dalam berdepan dengan perkara yang tidak diduga sebelum dan semasa hari keberangkatan? Macam contoh, mutawif tersilap ambil pasport ataupun dia tersilap ambil pasport dari kumpulan lain, ataupun jemaah tertinggal barang yang penting ke, ataupun dompet hilang ke, ataupun name tag yang tercicir ke. Lepas tu untuk soalan yang ke-8 adalah apakah persediaan para jemaah sebelum hari keberangkatan? Kena berapa lama kan tunggu swab test tu, kena swab test sendiri ke? Lepas tu apa je yang jemaah kena bawa dan benda apa yang paling penting sekali untuk jemaah bawa? Dan soalan yang ke-9 adalah apakah prosedur hari keberangkatan dan hari ketibaan yang yang ditetapkan oleh agensi? Jadi prosedur syarikat sewaktu hari pelepasan. Mutawif kena mai bila, lepas tu dekat balai berlepas nanti apa yang syarikat kena buat, dan adakah syarikat tuan mempunyai wakil syarikat di tanah haram dan berapa orang, dan berapa bilangan dan berapa macam mana bidang tugas dia. Lepas tu sebagai tambahan untuk soalan nombor 9 ni, prosedur sewaktu dalam pesawat, bila nak niat mikot, lepas tu ada apa-apa tugas ke mutawif kena check dekat jemaah. Okey, dan soalan yang ke-10 adalah apakah proses pengendalian semasa ibadat berlaku oleh petugas agensi? Kiranya proses pengendalian semasa ibadah mengikut SOP terbaru. Kira macam adakah bebas seperti dahulu pelaksanaan ibadah umrah dan haji? Sekian saja. Okey, terima kasih kerana soalan tu. Okey. Apabila kita cerita tentang proses ni adalah satu perkara yang selepas A mesti B, lepas B mesti C, lepas C mesti D. Dia adalah proses. Bila kita ceritakan tentang proses, sebenarnya benda ni berkaitan ya. Saya ceritakan daripada soalan 6 sampai ke soalan 10 dia kita berkaitan dengan proses. Bila kita cerita proses ni A sampai Z lah. Demi proses tu adalah satu circle yang ni. Jadi apabila kita cerita tu dia perlukan satu pertama yang paling penting ialah SOP. Iaitu Standard Operating Procedure lah. Saya ingat syarikat umrah perlu ada SOP supaya kita punya prosedur yang kita laksanakan mestilah standard, dan benda tu menjadi satu satu standard yang kita ikut, supaya apabila benda tu tak mengikut standard, dialah berlawanan dengan apa yang kita buat kan. Jadi maksudnya kalau kita ikut SOP, insya-Allah taala kita dah kawal ataupun benda ni dalam control environment. Control environment ni maksudnya kita boleh kontrol. Benda yang tak boleh kontrol tu memanglah kadang-kadang ada benda yang terjadi seumpamanya tu. Okey, ini adalah untuk menjelaskan tentang perkara 6 hingga 10. Okey, saya jawab dulu. Bagaimana proses pengendalian penerbangan udara dijalankan? Okey, untuk proses pengendalian penerbangan udara ni, kita banyak penerbangan, syarikat-syarikat penerbangan menawarkan penerbangan. Jadi maksudnya begini. Semua kapal terbang ataupun syarikat penerbangan yang beroperasi yang terbang daripada Kuala Lumpur dan boleh juga terbang turun di Jeddah ataupun di Madinah, itu boleh dikirakan satu syarikat penerbangan yang kita akan ambil lah. Contohnya, untuk penerbangan direct flight ataupun penerbangan terus, kita ada dua syarikat iaitu yang terkenal lah, iaitu Malaysia Airlines dan juga Saudi Airlines. Sebelum ni kita ada AirAsia yang juga terbang ke direct ke Jeddah dan juga Madinah, dan juga ada juga yang penerbangan secara charter flight.
Charter flight ni adalah sewa khas. Dulu kita ada daripada syarikat pada Saudi tu lah, apa nama, tak apa, saya lupa nama syarikat tu. Dia dah 2-3 tahun dah tak beroperasi. Kalau ikutkan sebelum Covid pun dah tak beroperasi syarikat tu. Flynas, sorry. And Flynas juga direct flight, iaitu daripada Kuala Lumpur direct ke Jeddah. Jadi penerbangan ni lah senang mudah, iaitu dia penerbangan direct. Tetapi bagi penerbangan syarikat-syarikat lain, contohnya macam Qatar Air, Emirates, apa lagi, Oman Air, mereka adalah penerbangan yang bersifat transit. Kita terbang daripada Kuala Lumpur ke Doha, baru terbang ke Jeddah ataupun ke Madinah ataupun ke Dubai baru terbang. Ini pun kita guna pakai juga. Jadi bagaimana proses tempahan ni ialah pertama, apa pun dia bermula pada perancangan syarikat umrah tu sendiri. Kalau mereka inginkan jemaah ingin bawa ataupun dia ada planning untuk bawa jemaah seramai contohnya 5,000 orang ataupun 1,000 orang. Jadi tempahan tiket perlulah lebih daripada 1,000 ataupun 1,200, 1,500 umpamanya. Dan dia beri plan itu kepada syarikat airline. Dan syarikat airline akan tengok kalau ada kekosongan, dia akan bagi confirmation kepada syarikat umrah tadilah, ya, agensi umrah tersebut. Jadi apabila kita dah ada tiket tu, dah ada confirmation tu, barulah orang kata penerbangan tu wujud. Ya. Jadi maksudnya dari segi kita ialah macam kita beli barang kat kedai lah. Kita tempah dulu, confirm baru kita jual. Kan? Ataupun kita jual dulu, tempah dulu, nanti kalau ada perubahan kita akan beli lah. Ini biasanya kalau dalam istilah industri kita panggil siri booking. Booking siri. Ya. Pernah dengar siri booking ni? Okey, jadi maksudnya siri booking ni kita kena, kebiasaannya dia boleh lah. Jadi maksudnya syarikat, agensi pelancongan boleh memilih sama ada membuat siri booking ni menggunakan penerbangan komersial ataupun penerbangan charter. Jadi terpulanglah, gantung pada polisi syarikat ataupun syarikat tu sendirilah kalau dia nak mana yang dia berminat. And macam kita dekat Malaysia ni kita ada Amal. Amal ni adalah satu projek yang di bawah Malaysia Airlines juga, tetapi khusus untuk umrah. Jadi kita boleh kita boleh bagi kita punya jadual penerbangan kita kepada jadi jumlah seat yang kita request bergantung pada syarikat lah. Macam saya lebih satu load lebih kurang dalam 40 orang satu penerbangan. Jadi saya cuma tempah untuk 40 gitulah. Jadi ada sebulan tu mungkin dalam 5 penerbangan, 6 penerbangan. Kan? Jadi kita tunggu pada confirmation pada ni. Dan biasanya tempahan ni biasa kita akan buat seawal mungkin lah. Macam sekarang ni kita dah kena apply, dah boleh ada perancangan untuk bulan 8. Biasanya 6 bulan sebelum tu dah kena ada planning dah. Ataupun 3 bulan tu dah kena bagi dah pada airline untuk tempahan. Dan kemudian bila ada confirmation nak kena buat bayaran deposit dan seumpamanya. Itu bergantung pada pihak airline lah. Itu ada menjawab soalan pertama, iaitu bagaimana proses pengendalian penerbangan udara dilaksanakan. Ini bentuk tempahan lah. Menjawab soalan tu tak? Ke dia cerita tentang benda lain? Okay. Okey, apakah persediaan ini berdepan dengan perkara yang tidak diduga? Okey, sebenarnya apabila kita ada, saya balik pada persoalan awal yang saya bagikan tadi adalah SOP. Iaitu kalau kita ada prosedur kita sendiri, biasanya kita akan kita akan eliminate ataupun kita akan memastikan bahawa apa yang kita buat ni akan mengurangkan permasalahan-permasalahan yang timbul. Contoh, kalaulah saya bagi contoh bagi petugas. Bila kita nak pastikan bahawa visa semua dah keluar. Macam saya kata tadi, urusan untuk mengeluarkan visa sebenarnya tempoh dia kita boleh buat sebulan sebelum penerbangan. Jadi kalau kita buat awal ataupun 2 minggu sebelum penerbangan kita dah start buat ataupun 7 hari sebelum penerbangan, kalau dalam keadaan normal tak ada apa masalah, visa akan keluar seperti mananya lah. Lepas 48 jam, kita katakan 48 jam lah, 48 jam kita dah ada visa dan kita boleh semak semua visa. Jadi tak ada timbul lagi persoalan visa tak dapat. Biasanya visa tak dapat ni apabila besok nak terbang hari ni baru nak buat. Memanglah.
kita bermain dengan risiko. Sebab kenapa nak lambat sedangkan kita boleh buat sebulan awal. Sebab validity visa yang telah dikeluarkan tu dia ada sebulan. Sebulan daripada tempoh penerbangan. Itu satu. Kedua apa lagi? Apabila kita nak ni dan kemudian cara kita prosedur kita, apabila kita follow the prosedur, setiap rombongan kita kata dalam 40 orang, hendaklah disimpan semua dokumen-dokumen yang diperlukan ataupun juga segala name tag apa semua kerana ada prosedur lah, simpan dia dalam satu tempat, ada satu bakul ataupun satu karung yang kita simpan untuk mereka saja. Dan tidak ada siapa lain kecuali pegawai yang authorized yang akan assess benda tu. Jadi kalau terlalu banyak tangan, memanglah. Jadi kalau suatu seorang yang kontrol, apa juga masalah itu dia yang bertanggungjawab. Ini kalau ni dia akan jadi bangau-bangau lah. Orang ni salah orang sana salah sini. Jadi benda ni akan menyebabkan banyak permasalahan akan timbul. Okey. Dan kedua apa lagi? Tentang masalah-masalah yang kita katakan yang selalu timbul. Sebenarnya banyak masalah kalau kita mengikut prosedur, tidak ada masalah. Kecuali benda-benda yang luar kawalan. Tiba-tiba jemaah sampai dekat airport, tiba-tiba sakit. Ada serangan jantung. Bagaimana kita nak uruskan? Ataupun di dalam penerbangan dah berlepas, jemaah sakit. Bagaimana nak diuruskan? Ini benda yang luar kawalan. Tetapi apabila banyak perkara yang dibuat mengikut prosedur, kebanyakan ni, terutamanya masalah yang akan timbul ni, banyak bergantung kepada kelemahan pengurusan daripada syarikat agensi pelancongan itu sendiri. Bukanlah daripada, kita boleh salahkan banyak pihak. Boleh. Tetapi kalau kita buat siasatan, kebanyakan yang timbul adalah hasil daripada kelemahan kita sendiri. Kita tak ada checklist, iaitu senarai semak. Kalau kita melihat senarai semak, sebelum kita ke airport, kita kena tengok senarai semak. Semua perkara yang kita perlukan ada atau tidak. Surat pemakluman kepada jemaah ada dihantar atau tidak. Kemudian pengesahan daripada jemaah tentang mereka telah menerima makluman itu dah terima atau tidak. Jadi di situ tidak timbul. Contohnya, ada perubahan pertukaran penerbangan. Apabila perubahan waktu penerbangan, perkara pertama yang kita buat, kita kena maklum pada jemaah. Betul? Jadi kalau jemaah tu kita suruh datang awal, penerbangan dah delay, lewat malam, penerbangan dijadualkan terbang pada pukul 3, jemaah kita minta datang pukul 12, tiba-tiba kita lupa nak beritahu ke jemaah dah sampai pukul 12. Sedangkan penerbangan dia tengah malam nanti. Oh, memanglah marah. Salah siapa? Kan kita nak salahkan jemaah sebab kita, kelemahan kita sendiri tak maklum pada jemaah. Sebab tu banyak perkara perlukan senarai semak ataupun checklist yang kita kena ikut. Dan kita kena pastikan ulang-ulang supaya setiap orang ni dibuat secara senarai semak ikut prosedur. Jadi kalau untuk menjawab tentang apakah bisa berdepan apakah tidak ni, sebenarnya kalau kita ikut prosedur, insyaAllah benda ni kita boleh kawal. Tetapi apabila kita perkara yang tidak diduga tu, maksudnya benda yang di luar kawalan tu, kebiasaannya lah benda-benda ni sebagai satu contoh lagi paling mudah, senarai hitam. Kenapa kita apabila kita sebelum kita membuat visa kan ada kita boleh access dalam sistem immigration sama ada orang ini di dalam senarai hitam ataupun tidak. Jadi kita dah keluar visa, kita dah keluar tiket apa semua, tiba-tiba sampai immigration, dia di dalam senarai hitam dan tak boleh keluar negara. Salah siapa sebenarnya? Betul lah kita boleh salahkan jemaah kenapa tak beritahu, tak check. Tapi dalam peringkat yang sama, kenapa kita sendiri tak check? Sedangkan benda itu kita boleh check daripada awal lagi. Kita check awal-awal, kita dah tahu dia integritas, kita boleh advise. Pergilah buat apa yang patut. Pergilah jabatan solvency untuk riliskan nama dia. Pergilah PTPTN punya ni untuk riliskan dia. Jadi benda-benda ni terlalu banyak benda yang boleh dibuat di awal kalau kita ikut prosedur. Yang selalu yang timbul-timbul tu biasanya saya ingat dia orang cuai ataupun mereka ni tak begitu alert tentang perkara ni dan dia orang tak ikut senarai semak ataupun mereka sendiri tak ada senarai semak. Okey, saya ingat menjawab tak soalan persediaan perkara tak diduga tu. Saya lebih pada melihat pada prosedur. Saya tak lihat apabila benda tu berlaku baru kita nak buat.
Kalau macam jemaah hilang ke, lepas tu sebab apa yang boleh disenarai hitam tu? Okey, senarai hitam ni banyak alasan. Satu sebabkan bankruptcy. Kedua disebabkan tak bayar cukai LHDN. Kemudian pasal PTPTN pun ada juga dulu. Jadi benda ni sebabkan benda-benda ni dia orang masalah dari segi jemaah sendiri. Tapi dia nak pergi kadang-kadang dia tak sedar bahawa mereka di dalam senarai hitam. Jadi nombor pasport ada dengan kita. Nombor IC ada dengan kita. Kita boleh semak. Jadi bukan susah sangat satu penerbangan lebih kurang 40 orang. Ada seorang pegawai kerja dia untuk check je. Okey ni dah clear, ni dah clear, ini dah clear, ini dah clear. Kan? Tentu jemaah hilang. Okey, jemaah hilang ni biasanya orang hilang ni biasanya dia ada masalah kesihatan. Jadi salah satu sebab, salah satu kita panggil istitaah, kemampuan ialah sihat tubuh badan, segi mental, fizikal semua. Jadi kalau mereka ni orang yang nyanyuk, orang yang cepat lupa, mereka dah tiada istitaah. Dan biasanya kita sebagai agensi, pertama yang paling kita ni ialah kita kena tanya mereka. Salah satu syarat ialah mereka ni, sebab istitaah tu adalah satu kewajipan. Betul? Kita tahu umrah, nak pergi umrah, haji pun istitaah tu adalah perkara yang paling penting. Berkemampuan dari segi fizikal mereka, kemampuan dari segi kewangan mereka, dari segi kesihatan mereka, ni kesihatan mental pun ni tiba-tiba hilang. Hilang ni kadang-kadang dia lupa. Dia tak tahu dia ada kat mana. Kita pun ada kes yang sebelum-sebelum ni dalam kita berhadapan dengan kes macam ni. Dan akhir sekali jemaah pun dah balik ke Malaysia lepas tu baru jumpa. Kan? Jadi biasanya apabila jadi macam ni, kadang-kadang kalau kita boleh kawal daripada awal, tidak mengapa. Tapi kadang-kadang apabila dah berlaku kat sana, biasanya kalau berlaku dekat yang kalau cerita ni sebelum dan semasa hari keberangkatan, jarang berlaku hilang jemaah. Jemaah hilang ni biasanya apabila dah sampai di sana. Dah sampai di Mekah ataupun dia dah sampai di Madinah. Dia sampai sana, dia ingat semua pintu sama, dia masuk pintu ni, lepas tu dia keluar pintu lain, lepas tu dia tak tahu, dia panik. Kemudian dia hanya jumpa jemaah daripada Indonesia. Dia ikut jemaah Indonesia ni balik sebab muka lebih kurang macam kita, cakap boleh lebih kurang macam kita, dan sampai penempatan Indonesia. Dan kemudian Indonesia tak tahu nak buat apa. Dia tak jumpa Malaysia pun. Jadi dia pun tak berapa nasihat, umur pun dah 80 lebih, dia pun lupa. Dia pun tak tahu dia ikut syarikat mana. Pengenalan diri pun tak ada, pas pun tak ada, apa pun tak ada. Cakap pun semua tak berapa nak faham, dia duduk situ, jemaah Indonesia bagi makan. Lepas tu harapkan kau ada orang nak mencari, kita pun cari, memang tak jumpa lah sebab dia duduk kat depan Indonesia. Jadi macam mana kita nak buat? Biasanya, apabila dah tak ada, kita kena buat laporan polis lah. Melaporkan pada polis bahawa ada kehilangan dan semuanya. Memaklumkan pada konsulat tentang ada kehilangan ni. Jadi apabila ada apa-apa perkara, biasanya aduan akan sampai kepada pihak polis. Jadi ada pihak Indonesia maklumkan bahawa ada jemaah tak tahu daripada negara mana, dipercayai mungkin daripada Asia Tenggara, Malaysia ataupun Singapura, sebab bahasa kita sama, ada di sini. Jadi maklumat itu akan sampai kepada kita. Jadi pihak polis akan melaporkan pada konsulat. Ada tak laporan tentang jemaah hilang? Ada, dan kita tahulah. Itu prosedur sebenarnya. Sebab tu apabila benda-benda yang berkaitan dengan sebegini, paling penting ialah prosedur. Kita tak boleh alpa tentang prosedur. Sebab apabila kita follow prosedur, kepada siapa kita nak laporkan pun kita penting. Bukan sekadar orang kata, kita fikir sini, tidak. And jadi dia ada prosedur dia, berapa jam untuk lapor. Ini semua bergantung pada prosedur yang kita develop. Barulah kita tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah ni. Jadi masalah yang tak kata tak boleh nak kontrol tu, sebenarnya boleh dikontrol. Yang tak boleh kontrol ni benda yang kerja Tuhan je ni. Dia mati, dia sakit, dia apa semua, itu memang tak uncontrollable. Benda manusia kerja ni, sebenarnya masih lagi boleh dikawal. Masih lagi dalam control environment. Apa benda? Yalah, maksudnya control environment lah. Ya, okey, menjawab Kau ada tambah lagi soalan, saya jawab. Okey, nombor 8. Apakah persediaan para jemaah sebelum hari keberangkatan? Okey. Kebiasaannya bagi pihak industri ataupun syarikat, macam kita pun kita akan bagi senarai semak pada jemaah. Kita mencadangkan pakaian apa yang sesuai dibawa, dan kita maklumkan waktu solat bila, kita maklumkan juga pada jemaah
suasana cuaca di sana macam mana, sejuk ke panas ke, apa suhu. Sebab benda ni akan melibatkan persediaan pada jemaah. Bayangkan suasana bulan 12, bulan 1 terlalu sejuk. Jemaah menganggap, oh Arab ni panas. Baju sejuk pun tak bawa, apa benda tebal pun tak bawa. Dia bawa kain macam kain kapas je untuk jadikan emik ihram. Pakai baju Melayu je masuk. Ya Rabbi, kita pun terkejut tengok jemaah kita. Pakai kain plekat, pakai baju Melayu, pergi Masjid Al-Nabawi. Suhu 0 darjah Celsius. Jadi benda-benda macam ni, kita sebagai agensi kena ambil orang kata ambil cakna lah. Kita kena maklum pada jemaah. Kan? Musim panas, okey, boleh pakai sebegitu. Musim sejuk, bawa lah pakaian sejuk juga. Sebab suhu ketika tu memang sejuk, kita kena cakap memang sejuk. Sejuk kita dia bukan sejuk dalam aircon, tak. Dia lagi sejuk pada aircon. Tak boleh nak pergi mana. Dan kemudian satu lagi, apa nasihat-nasihat tu semua tu kita kena masukkan di dalam senarai. Senarai semak ataupun checklist pada jemaah. Dan kita dalam surat kita pada jemaah pun kita kena maklumkan. Sebenarnya, kalau kita nak ikutkan apa yang kita maklum pada jemaah tu dah lebih lagi dah. Kita ingatkan balik dalam siri ceramah kita. Apa yang boleh, apa yang perlu disediakan kita dah senaraikan dan kita juga kita ulang balik daripada penceramah kita apa yang perlu dibuat oleh jemaah. Itu persediaan pada jemaah sebelum hari keberangkatan. And dari segi fizikal mereka, kita nasihatkan jemaah. Bayangkan seseorang akan berjalan sekurang-kurangnya semasa umrah 7 km. Jadi kalau dekat Malaysia sebelum pergi, kita ni dia duduk kerja, balik kerja, tidur. Pergi makan, balik kerja, tidur. Tak bersenam, tak apa, tak berjalan, tak apa. Pergi sana terkejutlah. Sebab pengalaman saya, sekurang-kurangnya kita akan berjalan 12,000 langkah semasa umrah. 12,000 langkah tu lebih kurang dalam 7 kilo. Jadi, kita nasihatkan jemaah, sebelum pergi tu, pergilah jalan kaki, everyday 5 kilo, 6 kilo. Jadi, persiapan tenaga kita, persiapan kita, fizikal kita penting. Sebab perjalanan daripada hotel ke ni pun kadang-kadang jauh. Ada yang 300 meter, ada yang 200 meter. 200, katalah 300 meter, 5 waktu, 10 kali, 3 kilo jalan. Itu nak pergi masjid saja untuk biasa. Belum umrah lagi. Jadi bagaimana kalau kita ni tak bersedia? Makcik-makcik kita, mak-mak kita, bapak-bapak kita tak bersedia dari segi fizikal tu. Itu satu dari segi fizikal. Kedua dari segi persiapan, kewangan dan sebagainya. Rumah ini tak apa, kita senang. Banyak benda kita boleh bayar pakai kad apa semua. Itu tak apa. Tapi bagi saya yang paling penting ialah persiapan kesihatan. Kesihatan tu paling penting. Sebab ialah rugi lagi kita sampai sana tiba-tiba kita sakit. Tak boleh nak pergi masjid, tak umpamanya kan. Apabila kita bercerita tentang ni juga, sama juga. Apabila kita tadi ada tanya pasal SOP baru COVID ni. Itu yang kat mana prosedur sebelum hari keberangkatan ya? Okey, kita saya jawab tu. Okay, jadi maksudnya persediaan para jemaah sebelum hari keberangkatan. Pertama dari segi agensi kita memaklumkan apa yang patut dia buat, do and don'ts. Dan kedua ialah dari peringkat jemaah sendiri lah. Maksudnya mereka kena cakna lah. Satu perjalanan jauh, persiapan dari segi kesihatan dia bagaimana, fizikal dia macam mana, persiapan dari segi pakaian dia macam mana. Jadi kena cukup lah. Tapi sebenarnya kalau tanya saya lah kan, pakaian ni kita boleh beli. Ihram pun sebenarnya murah kat sana. Tak adalah mahal sangat. Jadi pulang lah. Kadang-kadang jemaah pergi tu, kadang-kadang dia bawa dah 2 beg dah besar. Kita pun tengok, tak apalah. Sampai sana bertambah lagi 2 beg. Lagi besar juga. Dah pergi dah 30 kilo, balik mestilah extra baggage. Lepas tu dia marahkan kita. Tak ni kan. Itu benda yang biasa. Tapi macam itulah, apabila kita faham bahawa mereka ni sebelum pergi ni had limit bagasi berapa dibenarkan. Nanti kat sana nak beli sikit, okey lah. Ini segala batu Uhud pun ni nak bawa balik. Berat-berat beg. Allahuakbar kan. Okey, itu menjawab soalan ke-8 persediaan para jemaah sebelum hari keberangkatan. Secara statement itulah.
Tapi sebenarnya dia lebih kepada checklist kita yang bagi pada jemaah dan juga anjuran-anjuran kita pada jemaah lah. Okey, nombor 9. Apakah prosedur hari keberangkatan dan hari ketibaan ditetapkan oleh agensi? Okey, prosedur dia senang. Pertamanya kita akan bagi surat pemergian umrah lah kepada setiap jemaah, di mana di situ dimaklumkan tarikh penerbangan, waktu penerbangan, bila perlu berada di airport, berapa jam. Jadi biasanya kita dalam suasana biasa, kita akan minta jemaah sekurang-kurangnya 3 hingga 5 jam lah. Kalau dalam keadaan peak, biasanya kita akan minta 5 jam. Tapi biasanya dalam 3 jam pun dah memadai. Biasanya kalau flight kita pukul 3 petang, pukul 12 tengah hari dah kita minta jemaah berada. Tapi jemaah akan datang awal. Biasanya lah. Dia akan datang lebih kurang, sebelum pukul 12 tu dia dah sampai. Dalam pukul 11 dia dah sampai. 4 jam sebelum. Jadi macam kita sebagai petugas, biasanya kita akan ambil 5 jam sebelum. Kita dah berada di sana. Sekurang-kurangnya ada tim sambutan awal. Supaya apabila jemaah sampai, dia tahu kat mana nak pergi. Kan? Walaupun di situ pun dekat surat pemakluman tu pun kita dah mention nak jumpa kat mana, kita pegawai kita tunggu kat mana, semua kita dah maklumkan kat situ. Jadi di sini ialah itulah prosedur yang kita maklum pada jemaah. Jadi jemaah akan sampai dan kita akan kumpulkan mereka, bagasi untuk check in pun dah ada. Okey, dan kemudian ni lah, dah kita uruskan check in lah. Biasanya check in kita buat kita kumpulkan mereka ni ikut keluarga dan kita akan check in. Dia bergantung pada airline. Ada setengah airline benarkan untuk group check in, ada yang airline yang tak benarkan group check in, kena buat individual check in. Jadi bergantung. Kita tak boleh nak kata sebab every airline dia ada different procedure. Kita kena ikut airline punya prosedur lah. Itu ni lah. Jadi maksudnya jemaah sampai letak barang, kita uruskan pasport, kita pegang, visa ni, nanti sebelum terbang barulah kita serahkan pasport kepada dia dan dia akan masuk, dan kita akan bantu arah mereka untuk masuk sebab kita ada tour leader. Setiap every penerbangan ni kita ada tour leader. Jadi tour leader akan masuk sekali dengan jemaah. Biasanya tour leader ni adalah orang yang terakhir masuk. Kita akan pastikan jemaah masuk dulu dan dia yang paling akhir. Kan? Sebab kalau dia yang masuk dulu, jemaah ada masalah kat belakang, kita tak tahu. Jadi kita minta dia masuk, jemaah dulu semua masuk, settlekan kat dalam, nanti dia masuk, dia akan bawa jemaah ke balai berlepas dan terus berlepas lah. Dan dari masa ketibaan di Saudi pun sama juga. Biasanya tour leader akan memegang peranan. Jemaah sampai, dia akan pertama sekali jemaah akan turun, dia akan membuat immigration. Semua akan beratur dengan immigration seperti biasa. Dia biasanya pastikan semua jemaah dah beratur, dah dapat keluar daripada situ, baru dia keluar. Dan kemudian clearkan bagasi semua. Kadang-kadang ada jemaah hilang beg lah apa semua. Jadi dia kena uruskan. Kena bantu jemaah untuk uruskan, buat laporan pada pihak ground handler dekat sana lah. Ya, National Handling Service dekat Saudi lah. Bagi tahu kat mereka kalau ada kehilangan bagasi dan seumpamanya. Dan kemudian uruskan lah. Kemudian keluar di sana biasanya akan berjumpa dengan pihak muasasah yang akan menyambut, ataupun pihak tashil, iaitu pihak yang dilantik oleh pihak Kerajaan Saudi untuk menyambut jemaah. Jadi lepas tu barulah kita uruskan. Ini kalau menggunakan visa umrah. Kalau visa turis, dia lebih konsti kita yang akan uruskan semua. Jadi kita punya petugas kita biasanya petugas ground di Saudi akan menyambut kita selepas proses tu, iaitu lepas muasasah dan selepas tashil tu baru kita boleh jumpa dengan kita punya mutawif tempatan dan juga petugas-petugas tempatan, dan dia akan pandu ke bas dan semua yang cukup baru kita tolak. Itu adalah proses keberangkatan dan juga ketibaan di Saudi lah. Dia sebenarnya bergantung juga sebenarnya turun di mana. Kalau turun di Mekah, turun di Jeddah nak masuk Mekah, jadi semua orang kena berihram. Jadi tour leader akan pastikan bahawa semua berihram lah. Kalau turun ke Madinah ataupun Jeddah nak pergi ke Madinah, jadi tak perlu pakai ihram. Jadi biasanya kita punya prosedur ialah memastikan semua orang dah berniat sebelum sampai. Kalau dia turun ke Mekah, masuk ke Mekah dulu. Jadi kalau dia turun masuk ke Madinah juga, kita akan maklum pada jemaah, kita jangan berniat. Sebab niat mesti terpakai kalau kita, walaupun kita pakai pakaian biasa. Jadi mesti kita kena remind pada jemaah, kita masuk Madinah, tak perlu berniat. Walaupun diumumkan di dalam kapal terbang, dah sampai miqat. Okey. Jawab soalan ke-9.
Tapi Okey, dan boleh saya tahu tak? 10 ialah proses penentuan kewajipan. Ya? Kan bila satu ibadah tu berlaku, akan banyak perpindahan tempat ke tempat lain kan. Jadi bagasi Perpindahan macam mana? kira macam jemaah akan pergi ke tempat lain lah kan. Kira macam banyak tempat lah diorang akan bergerak kan. Dan banyak hotel mereka akan menginap kan. Tak, dia masuk awal, maksudnya daripada Madinah hotel lain, Makkah hotel lain macam tu ke? Ataupun macam mana? Macam tu. Okey. Dia sebenarnya kalau ikutkan jadual itinerary jemaah yang kita bekalkan, dia bergantung pada ni lah. Ada yang jemaah yang duduk 5 malam. Macam semi package 5 malam Madinah, 5 malam Mekah. Separuh. Kita package 12 hari 10 malam ataupun 13 hari 11 malam. Bergantung pada jadual penerbangan kita lah. Okey. Biasanya kita akan buat 5 malam di Madinah dan 5 malam di Mekah. Jadi apabila sampai di airport, bagasi-bagasi jemaah kena uruskan sendiri. Bukan kita uruskan tu. Maksudnya sebab dia tahu barang dia. Dia kenal barang dia. Sebab tu apabila berlaku kehilangan bagasi, dia tahu sebab dia yang identify barang dia. Oh, barang saya tak cukup satu. Jadi apa nak buat? Jadi maklumkan pada tour leader kita. Tour leader kita akan memaklumkan kepada pihak NHS buat report semuanya. Dan report tu kalau dia lambat, dia boleh dapat ganti rugi dan seumpamanya lah. Dan kemudian kadang-kadang ada insurans yang kita ambil untuk cover benda tu. Itu memang insya-Allah tak ada masalah lah, mungkin boleh dapat kemudian. Dan biasanya dia akan trace dan akan maklum pada kita lah. Bila bagasi itu akan sampai. Kadang-kadang bagasi itu tak tertinggal di Kuala Lumpur. Saya ada pengalaman ya. Bagasi itu terbang ke tempat lain. Dia pergi ke London, London pergi ke Paris, Paris patah balik, last kali barang tu, jemaah dah balik KL, barang tu dia ambil kat KL. Jadi cerita kartun tu. Dia dah terbang beratus alam tu. Nak sampai balik ke Jeddah tak sampai baik tu. Saya pun tak tahu apa masalah dia kan. Ini kadang-kadang kita kena tengok dari segi sudut lain lah. Bukan dari segi pengurusan. Dia something yang ada barang kat dalam tu ada. Itulah cakap orang kata dia tak nak suruh sampai Mekah tu barang tu. Kan? Itu benda yang biasa berlaku. Okey. Dan kemudian isu pasal perpindahan hotel ni sebenarnya tak ada masalah. Sebab bila jemaah dah bersedia. Sebab dia begini tau. Dalam apa-apa urusan dan tindakan kita, pertama ialah jemaah kena faham. Itu penting-penting. Sebelum dia terbang ataupun sebelum dia pergi sana dia dah faham. Aku 5 hari kat Madinah, 5 hari kat Mekah. 5 hari aku masuk sana, barang 5 hari perlu ada kat Madinah, apa nak pakai, 5 hari kat Mekah. Okay, jadi dia dah tahu barang bila nak kena kemas apa semua, kita bagi jadual pada dia boleh plan. Jadi dah bersedia. Jadi maksudnya barang-barang tu kita bagi tahu. Okey, untuk jemaah barang-barang nanti hari berangkat kata kita nak tolak pukul 10 pagi. Paling lewat subuh letak barang semua dah di luar pintu bilik. Jadi petugas-petugas hotel akan ambil beg tu untuk diturunkan di bawah. Dan ni, jadi dia turun, okey, kita akan uruskan barang-barang turun ke bawah. Sampai kat bawah kita umumkan kepada jemaah, semak bagasi anda. Cukup tak cukup? Kat bawah tu, sebelum nak naik bas ni. Oh dah ada. Kalau tak ada, dia akan cakap kita, kita punya beg tak ada satu lah. Kita akan minta pihak hotel akan check, oh ada tertinggal. Kan? Sebab tu senarai semak tu sangat penting. Jadi apabila ni akan masuk dalam ni, jadi kalau semua bagasi dah jemaah dah verify dan mengesahkan bahawa bagasi cukup, jadi naik bas tak ada masalah, sampai ke Mekah pun tak ada masalah, bagasi dia sampai. Dan apabila sampai kat sana pun, bagasi tu pun pastikan lagi sekali barang cukup dan kemudian pengurusan pembahagian bilik pun sama. Kemudian sampai kat sana kita identify. Okey, beg ni ke bilik mana? Beg ni bilik mana? Kita akan letak stiker kat situ ke mana beg tu akan pergi. Jadi baru dia naik ke atas ke bilik dan seumpamanya. Lebih mudah lah. And itu dia, kalau menjawab tentang persoalan perpindahan, pengurusan bagasi. Dia sebenarnya yang paling susah ialah handle bagasi daripada handle orang. Sebab beg ni dia tak ada suara. Weh aku tertinggal. Kalau orang ni dia menjerit macam-macam. Beg ni kalau hilang ya Rabbi, susahnya nak mencari. Kecuali ada device boleh kesan, ada GPS, oh dia ada kat sini kan, senang cerita. Ini beg ni lah boleh susah nak cari. Sebab tu kita minta jemaah tengok sini barang dia. Okey, jawab Okey, yang 10, proses pengendalian jemaah ibadah yang dilakukan oleh petugas agensi. Okey,
Dulu tak ada Ah, masalah tau. Kalau kita lihat pada proses pengendalian ibadah ni memang tak ada masalah. Pertama sebab semasa dulu semua mudah. Tetapi apabila sekarang apabila berlakunya COVID, proses ni pertama kena memohon dengan i'tamarna. Jadi apabila mohon tamarna ni ada ketikanya diluluskan, ada ketikanya tidak diluluskan. Okey. Bagi mereka yang menggunakan visa umrah, proses permohonan untuk ibadah umrah masuk ke Raudah dibuat sebelum keberangkatan. Dia akan dibuat oleh pihak muassasah sendiri. Jadi mereka akan dibekalkan gelang. Apabila dapat gelang kat situ, jadi dia jemaah sebelum nak masuk ke umrah tu, ada petugas daripada muassasah jumpa dengan pegawai keselamatan di Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi, tunjukkan kelulusan dan berapa orang dan dibenarkan masuk. Cukup mudah. Itu untuk menggunakan visa umrah. Kalau menggunakan visa turis, individu sendiri kena mohon. Apabila individu mohon sendiri, kalau ada 40 orang, berkemungkinan 40 orang dapat dalam satu masa yang sama. Akan tetapi, seandainya benda tu possible lah. Tapi kalau tak possible, dia akan ada 2-3 waktu atau 4-5 waktu. Jadi ada pecahan-pecahan dia. Jadi kita kena uruskan mengikut waktu yang telah dibenarkan. Baru kita boleh bawa masuk. Dia proses dia panjang sikit lah. Tapi sebenarnya bagi setengah jemaah tak ada masalah pun. Dia orang dah biasa kan. Ni cuma kita kena fahamkan jemaah supaya jemaah tak terkejut. Ya. Jadi bagi kita lah kesempurnaan ibadah jemaah terutamanya umrah sebenarnya adalah tanggungjawab kita. Saya berpandangan begitulah. Sebab jemaah membayar pakej untuk pergi umrah yang kita. Dia punya konten yang paling penting adalah umrah mereka. Kalau kecacatan umrah mereka adalah kegagalan kita lah sebagai pengendali. Kita kena letak tanggungjawab tu atas kita. Kita tak boleh biarkan jemaah, yalah, siapa suruh kan, macam tu kan. Kita tak boleh, tak ada ayat-ayat macam tu. Maksudnya kita kena pastikan jemaah semua dah berniat, semua menunaikan umrah dengan sah supaya kita mengharapkan umrah mereka yang buat tu adalah umrah yang makbul. Kita adalah orang yang memastikan mereka itu buat umrah. Makbul tak makbul, terima tak terima itu Allah Ta'ala punya kerja. Tapi kita kena pastikan bahawa semua itu menepati syarat, menepati manasik yang telah ditetapkan. Itu penting. Jadi maksudnya dengan kata lain, pengendalian ni ialah beginilah sebab sekarang kita dalam SOP begini. Tapi alhamdulillah saya percaya tak lama lagi mungkinlah sekatan-sekatan tu akan ditarik balik. Sekarang ni pun di Saudi pun dah banyak perkara yang telah ditarik balik. Kita dah boleh duduk rapat, solat, kita dah boleh ziarah Nabi, makaman, cuma Raudah dan juga umrah saja yang masih lagi perlukan permohonan permit. Selain daripada itu semua dah dibebaskan. Jawab soalan ya. Tuan. Ya. Saya nak bertanya balik pada soalan 9 tadi. Ya. Kalau macam saya ada pengalaman kalau pergi Thailand dengan Indonesia, saya kena isi sendiri entry form dengan exit form. Ya. Adakah entry form dengan exit form tu syarikat boleh boleh sediakan awal ataupun nanti atas flight nanti baru jemaah yang kena isi? Kalau tak salah saya sekarang dah tak ada dah entry form, exit form tu. Semua dah ada dalam sistem. Masuk dia tunjuk pasport semua dah ada maklumat dah. Tak perlu lagi dah exit form apa form tu dah. Sekarang dia orang kerajaan Arab Saudi dia sekarang dah pergi pada e-government. Paperless semua. Semua pakai sistem. Jadi lebih mudah. Pengalaman saya yang baru ni saya pergi umrah dalam bulan 12 baru ni pun tak ada isi form apa-apa. Kita terus masuk tu. Dulu ya betul. Saya bersetuju dengan awak memang ada form tu. Tapi kebelakangan ni memang tak ada form yang kita perlu isi. Dia macam masuk Malaysia, keluar Malaysia kan, tak ada form apa semua. Bagi itu dia chop itu jalan masuk. Dan benda tu pun sebenarnya dah ada dalam sistem dia. Tak perlu tengok pun dalam dia masukkan nombor pasport, dah keluar semua maklumat tentang kita. Sebab dia ada e-visa kan, e-visa dan semua dah sekarang ni dah semua secara online. Okey.
Saudara Amirul ada Ada soalan lain? Okay, baiklah. Terima kasih Saudara Amirul. Saya akan teruskan dengan 5 soalan seterusnya. Soalan pertama daripada saya, bagaimanakah proses pengurusan kebajikan jemaah yang diterapkan oleh agensi dijalankan? Contohnya seperti kalau di tanah suci nanti, contoh jemaah sakit, masuk hospital, sesat dan kematian. Okay, untuk soalan seterusnya, soalan ke 12, apakah persediaan agensi dalam berdepan dengan perkara yang tidak diduga kali ini semasa di tanah suci dan sebelum keberkatan pulang? Contohnya seperti jemaah tiba-tiba hilang pasport, jemaah kena scam dengan orang Arab, jemaah kena tipu tambang teksi, penjual tipu jemaah habis beribu-ribu ringgit, ataupun tour guide ada masalah, terdapat larangan daripada kerajaan secara tiba-tiba. Contohnya macam rombongan tidak dibenarkan melawat satu-satu tempat sebab macam contoh pergi ladang unta. Lepas tu untuk soalan yang ke-13, apakah prosedur sebelum meninggalkan Mekah dan Madinah? Contohnya seperti kunci bilik perlu diserahkan pada siapa, siapa yang akan serahkan, berapa minit sebelum bergerak rombongan perlu berkumpul, dan barangan apa yang perlu diserahkan. Contoh macam kunci tadilah, ataupun dan jadual perjalanan itinerary tu macam mana. Untuk soalan ke-14, bagaimanakah proses pengawasan kepulangan jemaah ke tanah air dilakukan? Contohnya beg jemaah akan dikumpulkan dikumpulkan di mana, ataupun barangan cendeghati yang berlebihan seperti terlebih bawa balik cendeghati, taklimat ringkas dan dokumen penting yang perlu ada. Untuk soalan yang terakhir yang 15, adakah syarikat ada menjalankan proses kaji selidik dan penilaian perkhidmatan? Seperti macam contoh syarikat ada sediakan Google Form untuk nak tengok jemaah ni berpuas hati atau tidak dengan pengurusan syarikat. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih ya Daniel. Nak panggil apa Daniel Sebab tadi dia panggil Daniel lah kat you. Okey, pertama kalau kita lihat daripada 10 hingga 15 ni soalan banyak kisah tentang kebajikan jemaah. Ya. Okey, sebagaimana yang kita faham dan kita semaklum pada awal tadi kan, peranan terpenting syarikat ialah memastikan kebajikan jemaah, kebajikan ibadah semua sekali lah. Sebab banyak perkara yang melibatkan apabila kita cerita pasal industri umrah ni, melibatkan tentang kebajikan jemaah lah. Okey, jawab soalan 10. Bagaimana proses, menjawab soalan 11 ya. Bagaimana proses pengurusan kebajikan yang ditetapkan oleh agensi dijalankan? Okey, kebajikan jemaah ni, dia ni pertama kita kena lihat dari segi semua jemaah yang pergi menunaikan ibadah umrah, sama ada menggunakan visa umrah ataupun visa pelancong, setiap jemaah perlu mengambil visa. Mengambil insurans. Insurans takaful perlindungan yang disediakan oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Di mana perlindungan mereka dilindungi sehingga kalau ikutkan bayaran yang ni sehingga 600,000 rial. Banyak jumlah dia. Bukan sikit 600,000. Ini termasuk perlindungan untuk apabila dijangkiti COVID sendiri. Ia termasuk dalam hospitalization, kuarantin dan seumpamanya. Ini di-cover oleh insurans yang kita ambil semasa kita apply visa. Ya, ada bayaran tertentu yang kita kena bayar dan ini yang di-cover lah dalam visa kita. Dan dalam masa yang sama, pihak Montek mewajibkan kita juga untuk mengambil pelan perlindungan insurans
ataupun plan takaful kelompok untuk menunaikan umrah. Dalam masa yang sama juga, kita juga syarikat menawarkan uh, perlindungan ekstra lah kepada jemaah yang berminat untuk mengambil insurans perlindungan travelers lah. Maksudnya macam travel insurance, which is can cover banyak perkara lain . Maksudnya banyak perkara yang kita boleh beri pada jemaah untuk in terms of kebajikan mereka jika berlakunya kemalangan ataupun berlaku apa-apa saja berlaku di sana, dijangkiti oleh COVID, ada coverage kat sana. Kalaulah berlaku accident, ada coverage kat sana. Jika berlaku apa sajalah, na'udzubillah lah, kalau perlu evacuation pun, kalau insurans yang ada boleh di-evacuatekan. Dia maksudnya dikeluarkan daripada Saudi. Jadi dari segi perlindungan insurans ini memang dah ada. Wajib bagi kita untuk mengambil pada setiap jemaah. Jadi dengan kata lain, dari segi kebajikan mereka untuk perlindungan insurans ini memang dah ada pada setiap jemaah yang pergi. Ya. Sama ada daripada Malaysia pun kita wajib ambil, yang di Saudi pun wajib ambil. Jadi dari segi insurans dah cover. Kemudian dari segi kita bagaimana menjaga kebajikan jemaah itu bergantung pada syarikat tersendirilah. Macam kita sebab kita ada mutawif, ada tour leader, sepanjang perjalanan mereka ni jemaah bolehlah sekiranya ada apa-apa masalah boleh berhubung direct dengan mereka. Boleh berhubung, bercerita semua. Saya pantang dalam saya punya pengurusan ialah benda dah sampai ke Malaysia baru nak cerita masalah. Kau dah balik dah pun, tak ada benda yang kita boleh buat. Ada masalah, terus lapor pada kita dan kita boleh ambil tindakan masa tu juga. Tak perlu nak tangguh sampai balik Malaysia, dah habis dah cerita, dah orang kata apa, dah basi baru nak cerita kat kita. Dan kita tak boleh buat apa-apa. Contoh, kena curi. Ini soalan mana ni? Boleh saya cerita, saya akan cover lah. Nanti yang bawah-bawah tu mungkin kalau tersentuh yang awal. Ini soalan 12. Soalan Ha? seterusnya. Apa dia? Ini soalan seterusnya. Soalan 12. Soalan 12 ni. Okey lah, tak apa, saya cerita jugalah. Nanti dia akan cover jugalah. Sebab dia ada kaitan. Sebab benda ni apabila cerita-cerita pasal kebajikan lebih kurang sama je. Jadi katalah, paling penting apa yang berlaku, lapor pada kita punya petugas. Petugas sama ada petugas yang memang station dekat sana ataupun mutawif yang bertugas di sana ataupun tour leader yang bertugas di sana. Sebab kita akan bersama mereka. Setidak-tidaknya setiap kali waktu makan kita akan ada kat sana. Dan setiap kali waktu makan dan macam kita selain daripada kita tampal kita punya notis pemberitahuan, kita juga ada beberapa program, kita juga ada WhatsApp group. Sebab sekarang teknologi masya-Allah dah bagus kan. Semua jemaah kita ni akan ada satu WhatsApp group. Reminder akan dihantar dekat WhatsApp group dan jemaah boleh tengok sendiri. Apa akan berlaku? Kata besok ziarah pukul 7. Kan? Kita dah bagi tahu. Berkumpul pukul 6.30 pagi. Kan? Kalau perlu, kalau nak pergi dekat ziarah luar Madinah, kita remind balik. Dinasihatkan untuk mengambil wuduk. Siap-siap supaya dapat pahala umrah sebagaimana sunnah. Ya. Wuduk daripada kediaman dan pergi ke Quba solat. Sebab first perjalanan terus ke Quba. Dan seumpamanya. Jadi maksudnya penggunaan WhatsApp group pun juga penting. Maksudnya kita bagi tahu awal-awal selain pada notis. Dan juga kita ada program ceramah. Dan kita ulang balik pada program ceramah. Jadi saya tak tahu lagi lah kat mana lagi occasion yang kita tak boleh berjumpa dengan jemaah. Jemaah ni kalau dia nak apa benda dia boleh jumpa kita. Tapi apabila dia balik dia cerita saya kat sana ada masalah ini, saya pun macam agak terkejut. Saya tanya dia, ada bagi tahu? Tak ada. Padahal dalam WhatsApp group pun dia boleh komplain kalau dia nak komplain. Betul? Ini kadang-kadang itulah yang selalu agensi hadapilah. Saya tak tahulah kat mana lagi kebajikan yang kita tak jagalah kan. Okey, soalan ke-12. Apakah persediaan yang berdepan yang tidak diduga? Okey, berbalik pada yang saya menjawab yang awal, ya. Sebelum tu tentang kematian. Pengurusan kematian. Okey. Pengurusan kematian ni dia begini. Apabila berlaku pengurusan kematian, kita tengok visa apa dia pakai. Apabila dia visa umrah,
pengurusan kematian ni akan diuruskan oleh pihak muasasah. Walau bagaimanapun, muasasah ni kita fahamlah, dia tak akan uruskan kesemuanya sekali. Kita yang akan uruskan, iaitu wakil syarikat kita di sana ataupun mutawif kita ataupun tua leader kita akan uruskan di sana. Perkara penting yang perlu ada ialah kita kena lihat kematian tu berlaku di mana. Seandainya dia berlaku di hotel, dia panjang sikit lah cerita dia. Seandainya berlaku akibat kemalangan pun, dia panjang lagi cerita dia. Kan? Saya ambil yang paling mudah lah. Dia mati akibat sakit. Dia sakit, pergi hantar hospital, dia meninggal di hospital. Jadi apabila dia meninggal hospital, biasanya kita akan hantar staf kita untuk menziarahi every time lah. Tanya apa perkembangan apa semuanya. Dan kita ada nombor kita pada pihak hospital. Jadi hospital akan maklumkan kita pada kita bahawa jemaah ni dah meninggal akibat sekian-sekian lah. So apabila meninggal, perkara pertama yang perlu kita buat ialah kita kena dapatkan tabligh wafat. Surat tabligh wafat ni ialah surat keterangan kematian akibat apa semuanya lah. Jadi surat tabligh wafat ni hanya boleh diambil oleh pihak muasasah. Sebab dekat pasport dia tu ada visa daripada syarikat muasasah. So dia yang mas'ul, dia yang bertanggungjawab untuk dapatkan surat tu. Dan surat tu bersama dengan tabligh wafat dan juga pasport kena bawa pergi ke kedutaan ataupun ke konsulat lah di Jeddah. Jadi biasanya apabila berlaku kematian ni, kita akan maklum awal pada pihak konsulat bahawa jemaah saya dah meninggal. Nama sekian-sekian apa semua. Jadi biasanya dia nak tunggu ni kalau kita ada salinan pasport, kita bagi siap-siap. Supaya dia dapat siapkan surat tu siap-siap, iaitu surat izin ke bumi. Okey, surat izin ke bumi ni perlulah mendapat keizinan daripada waris. Seandainya yang pergi tu ada waris, senanglah cerita. Tapi kalau waris tak ada, kita kena dapatkan kebenaran waris daripada Malaysia. Jadi dia kena pergi palet polis, mana maklumkan pada polis bahawa dia tak ada apa-apa dia hantar pada surat pada kita. Dia maksudnya satu dokumen yang kita boleh pakai. Itu prosedur lah, kadang-kadang by call pun dah boleh. Ini bergantung pada konsulat punya perkara lah. Kalau dia kata okey. Jadi apabila pasport dan juga tabligh wafat pergi sana, dia akan dapat surat izin ke bumi lah. Maksudnya tak ada halangan lah, mana ladaina nak bagi ke bumi dekat Mekah lah. Kalau tidak, jenazah tu kena bawa balik Malaysia. Kalau tak ada izin ke bumi. Dia bukan mudah untuk tanam begitu saja, tidak. Okey, maksudnya dapatkan surat daripada konsulat, barulah kita balik semula ke hospital yang berkenaan, bawa surat konsulat, bawa pasport, bawa tabligh wafat, sampai ke hospital, tunjukkan surat semua tu, nanti dia akan keluarkan dua permit. Permit pertama ialah permit untuk solatkan jenazah di dalam Masjidil Haram. Permit kedua ialah permit untuk ke bumi. Biasanya kalau di Mekah, permit tu untuk ke bumi di perkuburan syar'i. Kalau di Madinah, dia akan diberikan surat di Baqi'. Okey. Maklah jaranglah dapat. Biasa untuk orang tempatan sajalah. Okey. Jadi apabila kita dapat di situ, kebiasaannya di luar hospital tu akan ada pihak dipanggil Jamiah Khairiah ataupun pusat kebajikan yang mengendalikan menguruskan jenazah. Dan pengurusan jenazah tu adalah percuma, tak dikenakan bayaran apa-apa. Sebab mereka ni memang itulah, dia sana banyak ada Jamiah Khairiah Muhajirin lah, macam-macam. Terlalu banyak yang di sana yang menguruskan jenazah dan dikendalikan secara percuma. Jadi kita jumpa bagi tahu kat dia, dan tidak akan uruskan. Kenderaan dia bawa, ada staf datang ambil jenazah dan seumpamanya. Jadi dia akan bawa ke pusat pengendalian jenazah tu di tempat Jamiah Khairiah dia. Dicuci, dimandikan dan dikafankan dan seumpamanya. Sehinggalah dibawa ke Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi untuk disemayangkan. Surat yang tadi yang ada surat permit tu dia kena tunjuk pada polis keselamatan, baru dah dibenarkan masuk. Dan biasanya dia akan masuk tempat memang khas untuk tempat letak jenazah dekat Masjidil Haram lah.
Biasanya dekat pintu nombor 1 tu, kat dalam Babul Ismail dan semuanya lah. Masuk itu dia letakkan tempat khas kat situ. Jadi apabila tiba waktu solat, biasanya kita akan masuk sebelum waktu solat lah. Kita boleh masuk waktu bila-bila, tapi sebaiknya sebelum waktu solat. Jadi masuk solat masuk. Jadi imam akan solat fardu. Dan lepas solat fardu tu, dia akan pergi ke tempat jenazah tadi, dia akan solatkan kat situ. Jadi berimamkan dengan Imam Masjidil Haram jugalah. Ya. Kalau ramai masa tu ramai lah. Dan kemudian jenazah tu akan dibawa ke kenderaan dan dia akan dibawa ke kuburan. Yang permit kedua tadi dia akan digunakan untuk membenarkan mereka dikebumikan di kuburan di situlah. Dan itu prosedur untuk kalau ada berlaku yang kematian. Saya kata saya dah cerita lengkap pasal kematian ni. Saya ada pengalaman banyak tentang urusan kematian dekat sana. Kemalangan pun pernah, tapi sebenarnya paling susah ialah melibatkan kemalangan juga ataupun kematian yang melibatkan meninggal di luar pada hospital. Saya biasanya kalau meninggal dekat luar pun saya akan suruh orang bawa ke hospital, biar dia declare ke hospital. Sebab kalau melibatkan berlaku kematian di luar, dia ada satu prosedur lain. Dia kena panggil pihak polis, homicide, dan pihak homicide tu akan